Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada bahasan yang ke-11, iaitu sama'. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian sifat yang ke-11 daripada 20 sifat yang wajib atas kita tahu secara tafsili, yang wajib ada bagi Allah Ta'ala, iaitu sam'un. Apa dia maksud sam'un? Artinya pendengar, yang ia salah satu daripada sifat ma'ani, daripada sami'a yasma'u sam'an. Baik, wajib pada syarak. Jadi kalau nak ikut betul gak sam'un cuma kita gak panggil sifat samuk. Sifat samuk kita kecek mudah sifat samuk, sifat basar. Wajib pada syarak, iaitu pada undang-undang agama pula, iaitu seperti mana wajib pada undang agama kita mengetahui ke sifat wujud, kidai, baqa. Wajib pula di atas tiap-tiap mukallaf. KJA kita lah ni. Orang panggil kita ni hidup atas muka dunia ada KJA. KJA terbesar kita hidup di atas muka dunia ni apa? Tuan-tuan sekalian, iaitu mengenal ke Allah Ta'ala al-ma'budu bihaq, yang mana yang disembah yang sebenarnya tak ada orang lain kecuali Allah Ta'ala. Itulah KJA kita hak terbesar sekalinya. Makrifat amah ni, hak tu paling tidak, hak kita duk mengaji ilmu akidah ni dia panggil makrifat amah lah ni. Makrifat secara umumnya seperti mana kita orang awam wajib tahu ni, hak ni dah lah. Ada pun makrifat khasah tu, tu terlebih lagi lah. Ada kedudukan hak tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dia kenal ke Tuhan saat ni tu tanpa memerlu dah kepada pendalilan. Hak tu tinggi sikit lah. Di kita hak orang biasa-biasa ni, we lepas dululah makrifat amah ni, yakni pada ilmu tauhidnya. Tu tugas sebelum daripada kita mati ni kak, we kena
cerak-cerak dia panggil. We kena secara jelas molek. Wajib pada syarat pula lepas tu kalau bila kita kena tu gak, lepas tu padai gitu. Jangan buat padai lah, jangan buat cukup lah. Tengok orang kalau dia ada duit, ada projek, ada kekayaan, ada syarikat, cukup kau dengan sesyarikat? Tak. Ni orang hok nampak dia akan tambah pergi 2 syarikat, 3 syarikat. Dia akan tambah lagi harta kekayaan aset dia saat ni. Ni tu KJL orang panggil kehidupan orang di atas muka dunia. Kita hok menyimpan taruhan bagi akhirat ni jangan memadai dengan hok gini sajalah. Jangan cukup dengan ilmu hok kita ada saat ni. Lepas dah fardu ain, tangga fardu ain, tak perlu dah lagi nak dengar. Tu orang panggil ilmu hok tak bawa manfaat pada kita. Wajib pada syarat pula di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, ayat ni kena belajar serta mengaku. Hak ni tak dapat tidaklah hidayat taufik daripada Allah Ta'ala. Tapi walaupun kata hidayat taufik daripada Allah Ta'ala, kita kena usaha. Tak boleh semata-mata kita kata oh kawan tu tak beri hidayat taufik lagi kau kawan. Demo tak apalah tu hebu dah. Tak boleh kecek gitu. Kita ni kena usaha bagi nak mendapatkan hidayat taufik daripada Allah Ta'ala. Salah satu usahanya kita bersahabat dengan orang-orang mencari ke akhirat. Kita usaha ke duduk tempat-tempat orang ngaji agama, duduk pondok. Tu salah satu usaha kita. Kalau katalah orang panggil ada demo buat pengajian live ke mana ke, kita kena join sekali, sertai sekali. Tu usaha. Tapi usaha kita tak memberi kesan. Tapi orang panggil di makhluk ni usaha je lah kena ada. Tak boleh nak lepas kau Tuhan. Tuhan tak boleh lagi hidayat kat aku. Nak mana? Tak boleh kecek gitu tu. Tu bukan cara orang ahli sunnah kecek. Tu cara orang Jabariyah kecek. Orang Jabariyah yang mana menafikan bagi usaha. Tuhan semata-mata, kita ni tak ada berapa. Patut usaha pun tak payah. Tu jadi rosak juga akidah tu. Dia banyak kali kita dengar orang-orang hok jenis tak mengaji ni ke artis-artis ke berapa. Dak ya kecek lagu tu lah. Ya kecek kata hamba tak dapat hidayat daripada Tuhan lagi, tak dapat taufik lagi. Sebab tu hamba kada begini. Cara kecek gitu tu bukan kecek ahli sunnah tu. Tak. Yang maksiat dia tu sah, akidah dia, cara pegangan tu bukan cara ahli sunnah kecek gitu tu. Pak dah. Serta mengaku putus di dalam hati. Mengaku tak memadai sekadar mengaku, tapi kena putus dengan ibarat umpama kita kata gak kalau ikat tali gak ikat mati. Tak boleh nak robok balik. Tak boleh nak rombok balik. Di dalam hati. Lepas tu bahasa pengakuan dalam hati, bukan sekadar mengaku di mulut saja seperti mana puak munafik tak pandai. Dalam hati dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala, yakni pada zat Allah Ta'ala, satu sifat yang dipanggil ke dengan samuk. Satu sifat panggil samuk. Ya baca dengan hiwalah. Patut samu'un samu', samuk bahasa kita baca gitu. Artinya pendengar. Samuk-samuk tu apa? Iaitu pendengar. Satu sifat yang kita kena pegang kata samuk ni ialah satu sifat, yakni nama bagi satu sifat. Hazah mudah lah tu nak kecek. Cara kecek mudah. Satu sifat ini nama bagi satu sifat. Yang ada ia sifat tadi itulah. Pada Allah Ta'ala, yakni pada zat Allah Ta'ala. Jadi bila kata satu sifat yang ada tu, ya kalau sifat salbiah bukan sifat yang ada, satu sifat yang sungguh. Ya orang panggil amru i'tibari. Kalau salbiah ko, nafsiyah ko. Kalau sifat ma'ani, sifat yang ada. Bila kata ada, maka sahlah pada untuk kita nak dapat
dengan panca indera. Boleh nak tengok sifat sama Tuhan, sifat basar Tuhan, boleh. Sebab dia panggil kullu maujudin yasihu an yura. Tiap-tiap barang hok ada maka sah untuk kita nak lihat. Lihat lagu mana wallahu alam. Tak. Tu hok lihat zat Allah Taala tu pun duk balah dah ahli sunnah dan mu'tazilahnya. Padahal dalil nyata Allah Ta'ala kata kita ni ahli syurga. Amin. Boleh lihat ke zat Allah Ta'ala esok. Wujuhun yawma izin nadirah. Tak. Esok muka ahli syurga ni bersinar. Tak apa pada kita boleh duduk situ. Tak kaya mana atas muka dunia ni, tak apalah. Jangan tak kaya di hari akhirat ya. Wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka memandai. Di sini Mu'tazilah dia takwil. Padahal ayat tu tak perlu takwil. Sebab bukan mustahil nak lihat ke Allah, barang yang harus. Tak. Jadi tak bersalah tidak ayat mutasyabihat ke apa dak, tapi Mu'tazilah ni kita takwil ayat saat ni. Bukan memandai pada Tuhan tapi memandai pada rahmat Allah dan sebagainya. Tu ada pula duk balah, duk bergaduh dengan Mu'tazilah situ. Jadi nak kata tiap-tiap yang benda yang ada boleh kita lihat. Samuk basar tengok. Nabi Musa AS mendengar ke kalam Allah. Apa boleh mendengar? Ada benda tu ada. Kalam hok dikata Nabi Musa mendengar ni bukan kalam hok baru, kalam hok tidak ada huruf, tak ada suara, tak ada awal, tak ada akhir. Atas pendapat Asy'ariyahnya. Lepas tu dengar lagu mana tak ada huruf, tak ada suara, tak ada volume ke apa dak. Sifat kalam tu sendiri hok coding. Insya-Allah lagi kita akan cara. Tak lepas pada sifat samak basar ni sifat kalam. Hok tu hok susah rumit sikitnya. Jadi nak kata Nabi Musa dengar, apa boleh dengar? Kerana benda tu benda yang ada. Cuma di sana berlaku khilaf lah antara Asy'ariyah dan Maturidi. Dan Mu'tazilah. Tapi perbezaan saat ni tu Asy'ariyah dan Maturidi tu tak ada masalah lah. Pegangnya Mu'tazilah ni seperti mana biasa khilaf dengan Mu'tazilah ni, iaitu dia menafikan sifat khalal ada di Tuhan. Dia kata Nabi Musa dengar tu bukan sifat khalal hak qadim dak. Moga nak dengar sifat khalal qadim mana, moga Mu'tazilah nafi awal lagi dah. Lepas tu khalal hak mana? Khalal hak baru Tuhan buat. Maka di sana menunjukkan kata Tuhan tu tak ada sifat khalal di Mu'tazilah. Adapun Maturidi dia pegang kata khalal hak baru hak Tuhan cipta juga, bukan khalal hak qadim. Tapi di sana menunjukkan adanya sifat khalal di Allah. Ya beza situ Mu'tazilah, Maturidi, ada Asy'ariyahnya. Tak apalah, insya-Allah kita bahas di sana pula lah. Jadi maksudnya sekarang ni tiap-tiap yang ada kita nak bahas kata tiap-tiap yang ada maka harus untuk kita dapatkan dengan panca indera kita, dengan pelihat kita, dengan pendengar kita. Jadi kalau orang tanya apa tak nak lihat sekarang ni kita lihat, memang tak lihat lah, muka kita tak ada kemampuan di atas nak lihat. Tuhan tak izin. Nabi Musa tu pun Tuhan izin pada mendengar kalam Tuhan saja. Zat dia Tuhan tak ada izin. Tu setara Nabi Allah Musa AS tu. Gak kita dengan maksiatnya dan sebagainya, lagilah tak padai. Jadi kalau Tuhan izin dapat. Ini seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan izin atas muka dunia lagi dah. Dengan dialah Allah Ta'ala mendengar. Itulah samarati sifat dia, kehasilan daripada ada sifat pendengar di Allah. Maka Tuhan mendengar. Mendengar apa? Mendengar takluk dianya segala perkara yang ada. Mendengar segala perkara yang ada. Perkara hak tak ada Tuhan tak dengar. Patu lemah ke Allah? Tak lemah. Hak Tuhan dengarnya ialah benda yang ada. Benda yang ada ni sama ada jenis benda tu wajibat, benda wujud, benda wajib dan benda mungkinat, benda harus supaya kita ni makhluk. Kalau benda wajib seperti zat dan sifat Allah, Tuhan dengar sedia kala lagi dah. Tanjizil qadim sedia kala lagi dah. Luluh Tuhan tu mendengar ke zat dan sifat dia.
Ada pun hak makhluk ni baru Tuhan dengar lah. Bila ada pun Tuhan buat, Tuhan pun dengar. Tahu sedia kala lagi dah, beza dah. Tahu tu Tuhan tahu sedia kala lagi dah. Nak ada, nak tak ada, nak binasa dan sebagainya, tahu tu beza. Ni samuk dan basar, hak tu takluk dia pada benda hak wujudi saja, benda hak ada saja. Jadi anak bagi orang hok belum ada anak, Tuhan dengar ke tak dengar, tapi Tuhan tahu. Tahu kata akan ada ke akan tak ada ke dan sebagainya. Tu nak we faham betul. Kita dok beriman dah kata Tuhan tu bersifat dengan mendengar, melihat dan sebagainya tu. Cuma faham tu setara mana? Dok takut kita dok faham benda hok menyalahi daripada akidah yang sebenar. Hak tu hok bimbangnya. Naknya duk suruh mengaji, suruh kacau mengaji, suruh dengar tu. Takut duk pergi benda hak tak sepatutnya di Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala bagi nak menyatakan dalil kata Tuhan ni sama. Dalil orang panggil dalil nakli. Tengok ni beza dah. Hak sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat. Tengok dia buat mari dalil akli. Tapi berbeza dengan samuk basar kalam, dia awak datang dengan dalil nakli. Mungkin akan datang juga dalil aklinya, tapi dahulu ke dalil nakli, dalil yang diambil dinakal daripada Quran. Kenapa? Kerana masalah samuk basar dan kalam ni dia kuat dengan dalil nakli. Dalil hok pindah ambil daripada Quran dan hadis. Dia tak kuat ni sebuah dalil akli ni. Sebab apa? Sebab contoh kita kata mana dalil Tuhan kata Tuhan ni ada sama basar kalam, dalilnya ada dunia. Tak kuat hujah gitu. Sebab apa? Sebab masalah ada tak ada dunia ni contoh kita kata orang buta, orang pekak, dia boleh hasilkan sesuatu benda, bahkan benda hak dia hasilkan saat ni tu terlebih molek daripada orang hak celik hasilkan. Jadi di sana tak boleh nak menidakkan. Kalau kata Tuhan buta pun takdir kata tidak buta, takdir kata boleh saja dia nak buat alai. Jadi boleh nak tewah dengan hujah begitu. Jadi dia tak kuat dengan dalil akli, dia kuat dengan dalil nakli. Firman Allah Ta'ala wa huwas sami'un basir. Dan bermula Allah Ta'ala itu ialah yang artinya ianya Allah Ta'ala itu yang mendengar dan yang melihat. Sami'un khabar pertama, basirun khabar kedua. Tuhan tu yang mendengar dan Tuhan tu dah yang melihat. Bila kata Tuhan tu yang mendengar, tentulah ada sifat pendengar. Bila kata Tuhan tu yang melihat, tentulah ada sifat pelihat. Dan makna mendengar itu lagu mana maksud kata mendengar tu? Ialah nyata segala perkara yang ada dengan sama. Artinya mendengar. Gitu deh. Dan makna mendengar itu ialah nyata, inkishaf. Kemarin kita kemarin dulu kita ada ayat dah masalah inkishaf. Ilmu takluk dianya inkishaf, nyata. Samuk basar pun inkishaf juga nyata. Cuma nyata di ilmu tak sama dengan nyata di samuk dan basar. Dan makna mendengar itu ialah nyata segala perkara yang ada dengan samuk. Nyata segala perkara yang ada dengan samuk. Artinya apa? Artinya pendengar. Melalui sifat pendengar tu Tuhan nyata. Nyata saat ni tak semestinya benda tu bersuara. Asal benda tu ada, Tuhan nyata dah melalui sifat pendengar dia. Dinding ada ke tak, rumah ada ke tak, ada bersuara ke tak, Tuhan dengar ke tak, dengar. Jadi maksud katanya dengar saat ni tak tentu benda tu bersuara. Asal kata benda tu ada, maka Tuhan dengar. Sama ada perkara itu suara dan lainnya, tak kira benda tu suara ke tak suara ke. Lepas tu suara ni benda ada ke tak? Suara ni benda ada, sebab dia didapat oleh panca indera pendengar kita. Sebab itulah masalah basar, pelihat Tuhan lihat suara sana. Sebab benda tu ada.
Jadi samuk basar melihat, mendengar tiap-tiap benda ada. Walaupun di pendengar kita tak dengar, Tuhan dengar. Tak asal kata benda tu ada. Semuanya Allah Ta'ala nyata semuanya Allah Ta'ala nyata inkisaf lah tu. Dengar sifat sama itu, ianya Allah tidak tuli. Nyata situ, nyata dengan sifat sama dan Allah Ta'ala tidak tuli. Boleh ni. Dan dalil atas ada sifat sama dia tidak tuli itu ialah kita fikir. Dia datang juga dengan dalil akli. Dalil kita Ummul Barahin tu pun Imam Sanusi datang dengan begitulah rahimahullah taala. Masalah sama basar ni dia datang ke dalil akli dulu. Tidak dalil akli, berbeza dengan sifat yang lain. Dan dalil tanda alamat pecamih, dok mana dalil hujah kita kata Tuhan ni ada sifat sama di Allah Ta'ala. Dan dalil atas ada sifat sama iaitu dia tidak tuli itu, baca gitulah. Dan dalil atas ada sifat sama dia Allah tidak tuli itu ialah tu bermula dalilnya ialah kita fikir, guna dalil akli. Dan kita fikir tilik kepada makhluk ini. Makhluk ni lah jadi dalil, jadi hujah. Nampak ni? Jikalau tidak ada samuk pada Allah Ta'ala, yakni pada zat Allah Ta'ala, jikalau, ni banyak kali kita dengar jikalau ni. Tu hak kita sebut dah sebelum pada ni. Mari ayat Allah Ta'ala guna kaedah gini. Lau kana fihi ma, Tuhan pun guna kalau. Jikalau ni. Bagi nak memperkuat ke kata dia tu so. Ulama pun duk guna hak ni jugalah. Bagi nak memperkuat ke kata ada sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Adapun kalau kita mari dok dengar hadis orang kata Nabi cerca, orang hok dok kata jikalau ni, hak tu jikalau jenis bentuk penyesalan dengan keputusan hok kita buat dah ni, kita mari dok kata kalulah aku dulu ngaji sungguh. Tu tak sih tu. Perkataan gitu tak sih kerana dia ada satu habuai bagi setan. Nak merosakkan kita dok mari dok kata jikalau gitu, jikalau gini. Kalulah aku guna jalan tadi. Tak kena sekat polis umpama. Mesti polis sekat jalan kan. Jadi kalau perkataan kita situ. Kata gitu. Kalau aku pakai emas tadi, tak kena 1000. Umpama. Jadi pada waktu tu perkataan gitulah hak dicela dalam hadis Nabi. Agama tak suka. Jadi benda tu tak ada faedah lah. Bahkan dia dapat habu yang bagi setan pula untuk nak merosakkan kita lagi. Hak ni lain. Hak ni jikalau ni hak seperti mana hak Tuhan gunakan bagi nak menguatkan hujah kita. Jadi kalau orang tanya bagaimana masalah ni, kita pun nak nyata ke dia gini. Kalau kata perkataan lagi saya tak apalah. Bukan perkataan tak ada faedah. Hak perkataan tak ada faedah itulah hak tidak disukai dan bahkan dibenci oleh agama kita. Takut adalah demo buat hujah apa dari kita tauhid ni duk main jikalau dalam hadis duk marah. Ya tak kertilah kalau duk main gitu gak. Jikalau tidak ada samuk pada Allah Ta'ala, yakni pada zat Allah Ta'ala, nescaya adalah ia Allah tuli. Kalau tak ada samuk tu dah tuli, lazim dah. Lawan ni dia dah. Kalau kata orang panggil samuk, lawannya tuli. Kalau tak ada samuk tu dah tuli. Dan jika ia Allah tuli, kalau tuli boleh kau? Takdir katalah dah. Takdir kata Tuhan ni tuli, takdir. Nescaya adalah pada Allah Ta'ala satu penyakit pada Allah yang jadi kekurangan ia Allah dengan penyakit, iaitu tuli saat ni. Kalau kita takdir kata Tuhan ni tak ada samuk, tentu dia tuli. Kalau tuli ada penyakit, ada satu kekurangannya dia panggil. Kenapa?
Jadi boleh ke di Allah Ta'ala ni ada kekurangan? Tak boleh. Jawab selalulah. Ni, di Allah Ta'ala ni wajib bersifat dengan kesempurnaan. Tak boleh ada kekurangan. Kalau ada tak boleh jadi Tuhan. Sebab kita mengaji kata Tuhan ni ialah zat yang bersifat dengan kamalat, yakni kesempurnaan. Jadi kalau ada tuli di dia, ada kurang, tak boleh. Sebab tu hak orang dok kata Tuhan ni tepat. Tu rosak belaka tu. Sebab bila tepat berhajat pada tepat, bila berhajat pada tepat kurang. Berhajat ni bukan sifat Tuhan. Berhajat ni sifat makhluk. Kita dok fikir-fikir deh. Lagu manalah dia mau boleh pegang dengan cara pegangnya begitu tu. Maka kita pun rasa syukur sangat-sangat pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Tuhan selamatkan kita daripada pegangnya hak rosak tadi. Kalau kita mari dengan tok guru ustaz hak mari duk mengajar kita dah. Ni kita alhamdulillah Tuhan selamatkan kita. Lepas tu boleh ayat kat orang pula tunjuk jalan, tu jalan salah, ni jalan benar. Lepas tu dia nak maruh juga kita. Tak ada arah dah lah. Habis usaha di kita dah lah tu. Dan jika ia Allah tulis ada penyakit, dan tiap-tiap yang ada penyakit itu, yakni ada kurang itu, tentu sekali berkehendak dan berhajat kepada yang menghilangkan, yakni penyakit dia, kekurangan tadi. Supaya kita, kalau kita ni kata bukan buta, sakit mata ya, tak boleh nak buka molek mata ni weh, tentulah kita berhajat kepada doktor, tabib untuk menyembuhkan penyakit di kita. Jadi kalau Allah Ta'ala ni ada penyakit dia, mana tuli katakanlah, maka pada waktu tu dia tu berhajat pada orang lain pula. Lepas tu nak jadi Tuhan lagu mana kalau berhajat kat orang? Dia tak jadi Tuhan. Tuhan ni tempat tu panas, tempat orang berhajat. Tempat orang bergantung, berharap. Tiba-tiba dia pula bergantung berharap kat orang. Tak boleh jadi Tuhan tu. Nampak ni. Supaya hak berhala tu. Ya belaka tu. Lagu mana? Sebab tu banyak mu'alaf bila ditanya deh bapa masuk Islam, dia kata tu, saya mari mikir. Yalah mikir nampak di dia. Sandanya hakikat Tuhan nak hidayah dah tu. Saya mari mikir kata bapalah, kita pergi duk buat anak patung ni, patung kita pula disembah. Setengah orang tak buat, dia pergi beli pula. Ni Tuhan ni harga dia tak 10 riyal. Hak ni harga 100 riyal, ni 1000 riyal. Kalau 10 riyal, dia boleh orang panggil tahan ke daripada penyakit masuk rumah ya. Kalau 1 riyal, ni package dia banyak sikit. Kalau 1000 riyal, dia boleh bukan kata menolakkan bala, memberi nikmat pula. Beli Tuhan pula. Jadi agama kita ni tak ajar nak membodohkan diri kita ni. Tak ajar gitu. Jadi banyaklah orang-orang mu'alaf ni Tuhan hidayah ke dia masuk dengan sebab itulah. Dan tiap-tiap yang ada penyakit tentu berhajat kepada yang menghilangkan, yakni menghilangkan penyakit. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu? Penyakit tuli di Allah, penyakit kekurangan di Allah. Siapa lagi boleh? Dah dia hak paling kuasa. Tentu tidak ada cerak-cerak, tak ada. Kalau doktor sakit, dia boleh pergi minta orang panggil doktor lain rawat dia. Doktor kemalangan, dia boleh minta doktor lain rawat dia. Tapi kalau kata dia sore hak doktornya, boleh minta tolong siapa? Tak ada dah lah. Jadi Allah Ta'ala ni kalau dia saja hak berkuasa, dia tak minta tolong orang lain, lagu mana? Tentu tidak ada. Dan jika ia Allah, tu sah nak ayat katanya musma'ul, tak dapat kita nak fikirlah, tak dapat kita terima kata Tuhan ni ada penyakit, tu sah. Dan jika ia Allah menghilangkan penyakit itu dengan sendiri, takdir katalah baiklah, Tuhan tuli patut dia ubat diri dia sendiri. Maka jadilah penyakit itu lebih kuat. Jadi penyakit adalah hak Tuhannya. Kerana penyakit itu lebih kuasa daripada Allah Ta'ala. Bapa kata lebih kuasa sebab Tuhan saat ni tak dapat halal penyakit itu daripada hinggap di zat dia. Tak kuasa, tak lemah. Apa kita duk main lalak
Lalak kecek tu serangga tu nyamuk ke gapo. Kadang-kadang kita ni tak ada kekuatan di kita ni nak halal dia, nak tapa dia daripada dak hisap nyamuk kita, dak hisap darah kita dan sebagainya. Situ pada dah dalil menunjukkan kita ni lemah. Nampak dah. Jadi Allah Ta'ala ni kalau katalah dia boleh ubat diri penyakit tuli dia saat ni, lemah juga. Bapa kata lemah sebab penyakit tu lebih kuat pada dia. Bapa kata penyakit tu lebih kuat pada dia sebab penyakit tu dia nak hinggat di dia. Nampak dah. Dan lebih kuasa daripada Tuhan. Jadi penyakit pula jadi Tuhan. Dan iaitu ada penyakit dia lebih kuasa pada Tuhan tu mustahil, akal tak dapat terima. Mala yatasawwaru fil aqli wujuduhu, akal tak nak terima benda tu berlaku. Kerana apa? Illat dia kerana membawa kepada makhluk, yakni penyakit sana. Penyakit tuli tu lebih kuasa daripada Allah Ta'ala. Tuli ni benar ada ke? Tuli ni benar ada. Sebab tuli ni masuk kata menada tu kalau di seseorang lah. Sebab tuli ni dia lawan bagi sifat ma'ani yang ada juga, iaitu apa? Pendengar lawannya petuli. Tu satu ketika saya ingat saya Tok Guru Saleh juga tu duk nyata gitu dalam kitab Baqaratul Amani. Syekh Ahmad dia tu Syekh Ismail tu pada tu rahimahullah ta'ala, dia tak sebut pendengar lawannya petuli. Cuma di anak murid ni kita tanya Tok Guru nak tanya pendengar ni benda hok jenis ada tentu lawannya benda jenis ada jadi lagu mana kalau kita letak petuli kena juga asal faham bendanya. Jadi tuli ni pun bagi ada supaya orang panggil ni lah hidup dan mati. Mati tu pun bagi ada, bagi jenis ada. Sebab itulah hak dinyatakan pada ayat ni mana Allahul ladzi khalaqal hayata wa Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayat. Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayat. Tuhan menjadikan mati dan hidup. Nampak ni? Orang panggil jenis passing ada. Mati, hidup ni jenis benda ada, mati pun jenis benda ada. Dengar ni pun bagi jenis ada, tuli pun jenis bagi ada. Boleh. Nak halusi gitulah weh. Kerana membawa kepada makhluk lebih kuasa daripada Allah Ta'ala. Makhluk ni mana? Tuli lah. Tuli ni makhluk bagi cipta jadi dia buat tuli tu lebih kuasa pada Tuhan pula. Maka Tuhan dia panggil. Kerana Tuhan tak saya tuli, dia buat jadi tuli. Mana boleh. Dia Allah Ta'ala pula jadi lemah, jadi Tuhan pula makhluk. Jadi orang panggil Tuhan lemah pada makhluk, mana boleh jadi Tuhan. Baik, maka jika Allah Ta'ala lemah, kalau kita takdir erik siapa ke sini kata Tuhan ni lemah, nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini, dan iaitu tak dapat sesuatu makhluk ini batilun. Kalau kata Tuhan ni lemah sebab tuli tu boleh hinggat di dia, maka pada waktu tak boleh ada lah makhluk. Sebab apa? Sebab Tuhan tu lemah. Dia tak boleh nak ejah diri dia, lagu mana nak ejah dia orang lain? Tak. Kita kena sampai pol. Kita nak ejah diri, nak selamat diri kita tak mampu, lagu mana kita nak ejah orang lain? Tak. Nak ejah kita dululah. Kalau boleh ejah kita baru boleh nak ejah ke orang lain. Ni kita pun tak selamat juga. Umpamanya nak bagi faham contoh. Jadi kalau katalah Tuhan tu lemah, lagu mana dia nak buat makhluk lagi ni? Kelemahan ada di dia pun tak dapat nak tolong. Nescaya tiada dapat daripada makhluk ini, dan iaitu batilun. Supaya ni lah orang jual ubat kurak, ubat rata. Dia duk jual ubat kurak, dia sendiri pun duk garuk rata lagi. Nampak benar kau menipunya. Kalau betul lah ubat kurak ni, ubat rata ni betul-betul kata kita kata mujarab berkesannya. Tentu tuan ni tak garuk rata. Ni tuan gereh duk garuk rata, jual ubat kurak. Tuan jual ubat kuruh, tuan sendiri duk gemuk. Tuan jual ubat duk macam-macam lah.
nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini. Bila Tuhan lemah tak boleh ada lah makhluk, dan iaitu tak ada makhluk ni batilun, tak dapat diterima. Kenapa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Apa musyahadah? Iaitu dengan penyaksian mata kepala kita sendiri kata makhluk ni telah ada. Ni macam mana kita nak nafikan benda yang ada depan mata? Maka sesat situ kejaklah di hati kita. Ni hak kita naknya. Duk hura duk mari sat ni. Nak ni kejaklah di hati kita bahawa Allah Taala bersifat dengan pendengar, ianya Allah tidak tuli. Ni kita nak. Itulah pengakuan yang sebenar. Yang muwafaqah ia pengakuan dengan pengakuan Allah Ta'ala serupa dengan membetuli dengan apa hak Tuhan mari dak nyata. Seperti mana? Seperti firman-Nya Ta'ala, innallaha sami'un basir. Ayat surah Mujadalah ayat pertama. Artinya bahawa sungguhnya Allah Ta'ala yang mendengar lagi yang melihat. Habis itu. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini dah. Buat sikit. Huraian sifat yang ke-12 basar, iaitu sifat pelihat. Tak ada soalan ni. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل وجعلنا من عبادك المخلصين وجعلنا من أولئك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.